إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وعمل متقبلا. ربنا ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. ربنا يسر لنا أمورنا. ربنا يسر ولا تعسر تمن بالخير. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Uh, Baru 7 orang, 6 orang masuk. Daftar dalam 30 lebih. 39 ke 40. Tapi okey, tak apa. Separuhnya yang dah pernah hadir bengkel bakti, separuh lagi yang baru. Tak apa, kita teruskan. Jadi mula 8.30 ada rekaman. Siapa yang lambat tu boleh tengok rekaman nanti, insya-Allah. Ya, Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala dan saya ucapkan tahniah dan barakallahu fikum kepada semua yang telah menyertai dan hadir. Kerana bulan Ramadan, kita tahu lah bulan Al-Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran, di mana kalau kita baca doa, Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, zikri wa syukri, untuk bersyukur. Jadi istilah ni pun ada penjelasan lebih mendalam lagi tentang zikri. Maksudnya ada mengingati Allah dengan Al-Quran tu dengan mengingati ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Quran. Syukur ialah cara bagaimana kita berinteraksi atau kita berkomunikasi dengan Allah SWT dengan cara yang betul. Semuanya ada dalam Al-Quran. Wahusni ibadah tidak untuk memperbaiki ibadah. Bagi ibadah kita pun itu dari Al-Quran. Kerana ibadah kita banyak kita berdoa daripada istilah-istilah yang guna daripada Al-Quran. Kalau kita dapat faham makna setiap perkataan itu dengan apa yang nak diberi makna oleh Allah SWT. Itu satu perkara yang amat membantu atau memberi sumbangan pada hubungan kita dengan Allah SWT, insya-Allah. Kerana setiap makna perkataan Al-Quran itu Allah tentukan maknanya sebenarnya, bukan diberikan oleh manusia. Bermaksud bila kita saya stop share kejap ni. Bila kita kalau tengok di belakang saya tu, don't just read the Quran, understand it's God speaking to you. Kan? Jadi kalau kita baca Quran itu ialah Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jadi kalau kita nak berkata-kata atau berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah SWT, kita baca Quran. Tapi kalau kita baca terjemahan ataupun tafsiran itu dah jadi melalui interpreter. Kan? Melalui interpreter. Jadi maksudnya ada orang ketiga yang kita kena dengar apa yang dia terjemahkan. Dan dia terjemahkan tu mengikut
biasanya ikut pandangan atau opinion dia lah tentang makna yang dia faham. Tetapi kalau kita baca langsung daripada Quran dengan tahu makna-makna perkataan itu, ialah seperti kita dapat message langsung daripada Allah SWT. Kerana kita tahu Al-Quran ini seperti dikata oleh para ulama, dia ada berperingkat-peringkat. Bermaksud dia pemahamannya berperingkat juga. Yang ada tujuh lapis. Dan maksudnya Al-Quran ini ialah kepada setiap orang buku yang berbeza. Maksud saya, kalau seorang engineer, dia mendekati Al-Quran untuk mencari kepahaman tentang perkara yang cenderung pada diri dia, dia akan nampak macam itu. Kalau seorang psikologis datang kepada Quran untuk dekati dia sebagai bagaimana nak memahami pemikiran dan psikologi manusia atau sosiologi, dia akan dapati itu. Begitu juga orang yang ahli sains pergi masuk Quran, sebab dia punya Waltershung ataupun dia punya world view dah dibentuk oleh apa pengalaman dia, ilmu yang dipelajari, pendedahan dia itu, dia akan dapat pemahaman dari aspek itu daripada Al-Quran. Begitu juga kalau mereka yang nak mencari tentang konsep diri, konsep nafs, konsep jiwa, semua tu akan dapat tu juga. Jadi itu bergantung pada ilmu ataupun pemahaman kita sebelum yang kita ada, dan juga pembacaan kita terhadap Al-Quran. Dan kalau kita baca berulang-ulang, kan, kita digalakkan untuk mengulang kaji ataupun membaca Al-Quran itu berulang-ulang. Sehingga ada hadis yang katakan kalau digalakkan untuk khatam Al-Quran itu selama 40 hari sekali. Kalau tidak itu kita cela. Itu pandangan ulama lah. Dia ada hadis tapi ulama berkata macam itulah, kita cela. Kalau itu. Jadi, tapi kalau kita baca setakat baca untuk dapat, taknya tidak memahami apa yang kita baca, kita lebih-lebih dapat dia punya barakah dari segi fadilat, pahala setiap huruf itu. Tapi kalau kita baca dengan kita tahu maknanya sedikit demi sedikit, lama-lama kita baca berulang-ulang, kita akan dapat mendalami pemahaman kita, insya-Allah, dengan bacaan-bacaan yang ada di kelas tafsir, pandangan tafsir ini dan juga pandangan-pandangan orang lain, dan kita cuba bandingkan apa yang kita faham. Mudah-mudahan kita, sebab ilmu itu daripada Allah SWT, kita minta lah kepada Allah SWT, jikalau mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita memahami ayat-ayatnya dan juga untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran, sekaligus dekatkan kita kepada Allah SWT. Itulah yang saya harapkan apabila saya mendalami bagaimana nak memahami teks Al-Quran itu. Jadi insya-Allah pada kali ini saya dah setahun tidak mengajar bengkel baki ini. Tawakuf kejap dengan selain daripada ada perkara lain saya perlu lakukan, juga mendalami, mentelaah lebih lagi mendalam tentang apa yang perlu difahami oleh mereka-mereka yang baru mendekati Al-Quran ini untuk mula memahami nas Al-Quran ini, teks Al-Quran ini. Saya yang kita ajar dia ialah teks, nas. Kita tahu apa makna setiap perkataan itu. Pemahaman kepada Al-Quran itu datang pada Allah SWT. Bila kita baca tu, macam kita tadilah, kita akan faham dari segi aspek apa yang kita cari atau kita latar belakang ilmu, kefahaman dan keadaan kita selama ini. Jadi insya-Allah dari segi kelas kita akan beradakan selama 9 hari, setiap hari 2 jam, 18 jam. Biasanya saya buat 12 jam kan, saya buat 18 jam supaya banyak masa untuk kita bincang dan juga memantapkan lagi pemahaman tentang topik-topik yang disampaikan. Dan insya-Allah setiap topik akan direkam dan saya akan upload ke YouTube channel Teknik Baki supaya dapat diulang kaji dan dimantapkan lagi kalau diperlukan lah. Okay, alhamdulillah. Jadi
kita mulakan kelas kita dengan saya dengar apa yang saya cakap. Boleh jawab tak? Saya nak dengar, saya feedback ada tak? Tak Ada dengar sangat dengar saya. Ustaz, dengar. Boleh dengar? Boleh. Ya, Okey. jelas Ustaz. Jelas ya? Atau Jelas. saya kena pakai ni. Saya tak suka pakai. Hello, dengar tak? Dengar. Alhamdulillah, much better Ustaz dengan mikrofon. Okey. Much better. Alhamdulillah. Jadi pengenalan kita tadi, pengenalan lebih kurang. Okey, latar belakang saya tetap dari segi kerjasama dengan Kolej Dar Al-Hikmah, sebuah kolej yang swasta yang tertua di kolej swasta pendidikan tinggi Islam terawal di Malaysia, ditubuhkan pada tahun 1989. Kini rektor dia ataupun pengerusi dia adalah Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, dan alhamdulillah semakin aktif Kolej Dar Hikmah sekarang ni dengan banyak program dijalankan di sana. Kali terakhir ialah dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ahli Wal Agama dalam hal seminar tentang masyarakat madani. Jadi latar belakang saya kepada mereka yang belum pernah hadir, saya dari latar belakang bukanlah orang yang dalam jurusan agama. Saya sekolah di Singapura sampai umur 21, saya berhijrah ke Malaysia belajar di ITM dan bernikah dengan isteri saya daripada Johor, bekas pelajar UIA, dan juga belajar di ITM juga. Dan perjalanan saya kepada sekarang ni saya mengajar juga part time di UniKL, mengajar ekonomi. Latar belakang saya bisnes sebenarnya, tapi mereka minta saya ajar ekonomi, fundamental principles of economy lah. Jadi satu topik yang saya cukup suka kerana ia memberi pendedahan juga kepada bagaimana kita memahami keadaan ekonomi sesebuah negara, khususnya Malaysia. Dan itu, tapi dari segi pendedahan saya dari segi bahasa Arab, jadi sejak saya balik buat haji pada 2012, memang saya ingat di Arafah tu saya doa, Allah kau bila aku kemudahan untuk memahami ayat-ayatmu. Jadi di situ, lepas tu saya balik itu dan saya ikuti kursus bahasa Al-Furqan 2014, dan itu memberi saya pendedahan awal, dan tapi tidak berapa memuaskan. Jadi saya terus sign up untuk Arabic Syariah Program berpusat di Ontario, Canada pada 2015, dan saya sign up sebagai ahli seumur hidup, dan di situ mengkaji amat mendalam tentang Nahu, grammar bahasa Arab, terlalu detail. Dan saya 2 tahun saya mengkaji itu, dan saya dapati tidak semua yang perlu kita perlu tahu daripada buku Nahu itu untuk memahami teks Al-Quran. Yang saya anggarkan kita hanya perlu tahu 30 hingga 40% dia cukuplah untuk kita mula, bukan kita memahami semua, kan untuk mula memahami teks Al-Quran, untuk mula memahami dan untuk kita mengkaji lebih mendalam, insya-Allah. Okey, jadi begitu, dan saya telah bentukkan modul ini sejak 2017 dan ditambah baik sehingga sekarang. Adalah tambahan sikit saya masukkan, tapi insya-Allah kita akan lalui dalam masa 9 hari kita bersama nanti, dan mungkin pada masa yang sama saya akan update beberapa slides lagi sebelum kita bentangkan di sini. Okey, kita sambung. Jadi yang memberi dorongan pada saya ialah ayat ini pada surah Al-Qamar, ada 4 kali ia diulang, mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran bagi pelajaran, bagi peringatan, zikr.
istilah zikir pun kalau kita kaji nanti dia lebih pada just zikir. Bukan zikir mana kita ucap apa, zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sahaja. Dia zikir ni adalah lebih pada pengajaran yang kita boleh dapati pada Al-Quran. Kerana Al-Quran ni kalau kita baca selalu dan kita tahu 60% ayat hukum dalam 400 lebih ayat aja. Ayat hukum. Kalau tanya para ulama, ayat hukum 400 lebih ayat, sedangkan Al-Quran ni ada 6,000 lebih ayat. Jadi dan 60% daripada lebih 60% pada Al-Quran itu kisah-kisah. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang dulu, semua kisah-kisah para Nabi, dan di situlah ada zikra ataupun pelajaran-pelajaran yang kita boleh dapati, dan juga bagaimana perkataan-perkataan itu diberi makna oleh Allah SWT. Fahal min muddakir, ada siapa yang akan mengambil pengajaran daripadanya? Itu yang Allah tanya. Jadi kalau kita nak memahami Al-Quran itu, kita kena belajarlah, kena memahami perkara pertama ialah dia punya, kita sebagai orang Melayu ni kita dah patutnya insya-Allah saya pada pandangan saya 7 kali lebih mudah untuk memahami teks Al-Quran. Itu bagi orang Melayu. Kerana apa nanti kita bincang nanti. Dari objektif khusus ni kita tumpu kepada nahu dan saraf. Nahu, grammar, saraf, morfologi. Nahu ialah, kalau bahasa Melayu, nahu kita sebagai pengucap bahasa ibunda kita tak terlalu perhatikan. Kalau kita belajar bahasa Inggeris, kita tahu grammar dia kan, bila nak pakai is, bila nak pakai are, was atau were, semua tu kan, plural ke singular itu kan. Jadi nahu ni dia memberitahu kita dalam satu ayat itu apakah hubungan antara perkataan-perkataan dalam ayat tersebut, supaya ia memberi sinteks, memberi makna yang boleh dipahami dengan lebih jelas. Itu nahulah. Saraf ialah morfologi, iaitu bentuk-bentuk perkataan. Kalau dibandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, morfologi bahasa Arab paling sistematik, paling berstruktur. Antara saya tak kaji bahasa lain. Saya pernah ikuti kelas bahasa Arab komunikasi, dan juga sengaja saya ikuti 2 semester bahasa Turki. Bahasa Turki dia lebih bukan bahasa Jepun, dia punya struktur bahasa Jepun. Saya pernah hadis sekejap lah nak tahu. Cuma bahasa Arab ni dari segi nahu dan saraf dia paling sistematik dan struktur. Itu sebabnya kalau kita faham konsep dia cukup memudahkan. Dan untuk orang Melayu, kita dah menguasai 4 aspek atau 4 perkara yang perlu dikuasai sebelum kita dapat menguasai satu bahasa. Okey, jadi pertama kita perlu ada, kalau nak satu bahasa itu kita perlu pandai sebut perkataan-perkataannya. Kita boleh sebut dengan betul. Kita faham dia punya alfabet, kita boleh baca dengan betul. Lepas tu kita ada perbendaharaan kata, kita punya vocabulary yang cukup. Ketiga, kita tahu Assalamualaikum. di grammar dan morfologi lah, especially grammar lah. Keempat, kita berlatih. Kita selalu berlatih. Itu 4 perkara yang kita perlu tahu. Jadi untuk orang Melayu dalam hal bahasa Arab Al-Quran, kita dah boleh sebut dengan lebih baik daripada orang Arab kadang-kadang. Sebutan kita, makhraj kita. Kita vocab dengan bahasa Arab cukup rapat. Amat rapat. Berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Saya buat perbandingan antara bahasa Urdu, bahasa Turki, dan ini 2, iaitu negara-negara umat Islam yang menerima Islam. Umumnya mereka menerima Islam lebih awal pada kita. Turki khususnya.
kan. Tetapi contoh kalau nama-nama hari dalam nama-nama hari dalam bahasa Turki daripada Isnin sampai Ahad kan, kalau kita Isnin sampai Ahad, dia hanya satu nama saja yang satu nama saja yang Sama. diambil daripada bahasa Arab, itu Jumaat. Dia ada sebelum hari sebelum pasar, hari selepas pasar, itu Turki lah, satu aja. Dan bahasa Urdu saya lihat tak ada pun nama hari-harinya yang selaras atau selari dengan perkataan-perkataan nama hari-hari untuk dalam bahasa Arab. Di Jumaat bahasa tidak. Melayu, Isnin sampai Ahad, semuanya kita ambil itu daripada bahasa Arab. Isnin sampai Ahad. Jadi itu bezanya. Maksudnya betapa rapat bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Jadi kita dah, pemberian kata itu kita dah ada banyak dah. Nanti kita akan lihat. Lepas tu kita telah berlatih. Kita boleh membaca, berlatih lah kan. Baca Quran dalam solat, baca doa, tu bahasa Arab semua tu. Cuma kadang kita baca tu kita faham dari segi umum saja, tak faham dari segi perkataan demi perkataan atau ayat demi ayat. Jadi cuma keempat kita tak ada inilah, nahu dan saraf. Ramai yang nyatakan nahu atau grammar bahasa Arab paling suka. Okey, nanti saya explain kemudian. Tak apa. Okey, jadi apa yang kita akan belajar, kita akan banding tadilah bahasa Arab, bahasa Inggeris. Bagaimana sebab untuk memahami satu bahasa lebih senang kita bandingkan dengan bahasa yang kita dah tahu. Lebih mudah. Jadi, dan kedua kita akan fokus pada pertamanya, kita akan terus pada ganti nama. Seperti saya katakan tadi, dalam Al-Quran ni lebih 60% daripada ayat-ayat Al-Quran itu ialah kisah-kisah. Kisah-kisah ni Allah sampaikan dalam bentuk dialog. Banyak dalam Al-Quran ni dialog-dialog dia, kadang-kadang dialog tu bukan dialog tu sengaja Allah ciptakan dalam bentuk, kadang-kadang benda tu tidak berlaku secara fizikal. Cuma is a dialogue in a theoretical. Maksudnya sengaja Allah sampaikan dalam bentuk dialog supaya senang kita dapat memahami. Kita senang ingat. Ada setengah-setengah kisah tu. Khususnya perbualan Allah dengan, seolah Allah berdialog dengan malaikat. Allah bertanya soal dengan malaikat, dengan iblis juga. Kan? Jadi itu. Seolah ada dialog macam tu. Tapi kadang-kadang kalau kita kaji lebih mendalam, ia sebetul-betul sengaja Allah sampaikan maklumat dalam bentuk dialog. Jadi kalau dialog ni, dia dialog dengan kita cakap orang berdua, kita kisahkan kita cerita kisah orang lain, semua kita guna ganti nama kan. Yang betul saya, kami, dia, awak, mereka, kan. Jadi itu yang paling banyak dalam Al-Quran. Ganti nama. Dia lebih 1/3 perkataan Al-Quran ialah daripada ganti nama. Ada Al-Quran ada lebih 75,000 perkataan. 75,000 kalimah. Dan hampir 25,000 tu hanya ganti nama. Jadi ganti nama ni tak banyak. Dia ada 12 perkataan yang unik. Tapi kalau kita nak fokus, kita tak perlu hafal 12 pun. Kita perlu hafal 5 atau 6 saja kita perlu ingat. Kerana itu yang paling banyak. Kita fokus yang paling banyak dulu. Bila kita fokus paling banyak, kalimah-kalimah yang paling banyak berlaku dalam Al-Quran itu yang berulang-ulang. Jadi insya-Allah kita senang ingat. Dan teknik baki ni tak perlu menghafal lah insya-Allah. Okey, lepas tu kita kenal kata sendi. Kata sendi dan kata hubung. Ini pun banyak juga. Kata sendi seperti di, pada, ke, dalam, kan, kepada, bersama, semua itu. Itu banyak perkataan sendi. Dan ini perkataan yang paling pendek-pendek dalam Al-Quran. Ini kata sendi ni pun peranan dia, peranan nahu dia lah.
Dan juga yang saya ajarkan ialah kata sendi yang dengan makna umumnya, iaitu makna yang selalu dipahami oleh kita. Tapi kadang-kadang kata sendi ada special cases, dia ada makna-makna khusus bila dia seperti dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris kalau kita come in, kita come with, dengan come forth, dengan come out. Come in, masuk dalam, come out, keluar, tapi come forth, come forward. Jadi beza maknanya, dia punya konotasinya kan. Jadi itu antara khusus lah, tapi kita akan tekankan awalnya kita faham sendi daripada makna yang popular, makna yang umum dulu. Lepas tu bila kita baca lebih banyak kita akan faham. Setengah-setengah sendi itu ada makna-makna dengan perkataan-perkataan tertentu dia beri makna yang berbeza sedikit. Okey. Lepas tu kita belajar tentang kata nama, isim. Isim ialah di mana dalam bahasa Melayu kata nama, semua perkara lah yang kita boleh lihat, kita boleh pegang satunya. Ada isim abstract, ada abstract noun kan, abstract noun ataupun yang abstract seperti kalau yang macam komputer, telefon, kereta, rumah, pokok, itu isim kata nama yang fizikal. Tapi setengah kata nama ialah kata nama abstrak seperti pertolongan, itu kata nama. Noun dalam bahasa Inggeris, noun lah, isim. Pertolongan, perjalanan, kegembiraan, kan? Itu semua bentuk-bentuk noun abstrak, itu pun ada juga. Dan bahasa Arab ni isim dia lebih daripada bahasa Melayu. Dia bentuk isim dia lebih, dan lebih juga pada bahasa Inggeris. Dia ada, nanti kita akan belajar pasal isim aktif dengan isim pasif. Itu cukup penting untuk kita faham. Apa tu, macam mana itu isim aktif dan macam mana itu isim pasif. Nombor 5, bagaimana kita kenal 3 bentuk fi'il, perbuatan, kata perbuatan. Ini sama dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita, tapi bahasa Melayu perbuatan kita tak sama aja. Kita sama ada ia masa sekarang, masa lepas atau masa akan datang, bentuk perkataannya sama. Macam saya makan hari ini, saya makan semalam, saya akan makan besok. Perkataan makan tu tak berubah. Makan. Kalau puasa, okeylah. Jadi itu. Jadi bahasa Arab tidak. Bahasa Arab perkataan itu berubah kalau kalau bahasa Arab makan akala. Akala yakulu kan. Akala telah makan. Saya telah makan. Atau akala dia telah makan. Yakulu dia sedang makan atau dia akan makan. Itu dia beza sikit. Tapi kita fokus pada perkataan akal dia. Perkataan dasar dia nanti. Okey. Terus baru setelah kita belajar, kita kenal bentuk-bentuk perkataan, apa itu isim, apa itu sendi, apa itu kata-kata perbuatan. Itu saja yang dalam bahasa kan. Isim, sendi, perbuatan. Itu aja yang dalam satu ayat tu 3 jenis perkataan yang ada. Dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab itu aja jenis perkataan yang ada. Dan setelah kita tahu tu semua, kita masuk kepada nahu. Dalam nahu ataupun grammar bahasa Arab dan grammar bahasa Inggeris cukup berbeza. Dalam bahasa Arab simple saja. Apa tu nahu? Iaitu baris. Kita ada baris kan, A, I, U untuk perkataan itu kan di belakang. Jika tengok perkataan terakhir. Huruf terakhir perkataan. Huruf terakhir perkataan. Macam alhamdu. Ataupun Allahu. Kadang ada Allaha. Kadang ada Allahi. Jadi huruf terakhir ni adalah ha. Ha tu baris apa? Baris atas fathah ke ha, baris kasrah ke hi, atau baris dhamma ke hu. Jadi itu adalah nahu dalam bahasa Arab. Kenapa baris huruf terakhir itu berubah-ubah? Itu adalah kerana peranan perkataan itu dalam ayat. Sama ada dia menjadi subjek, pelaku, jadi objek,
menjadi yang diperlakukan atau dia ada hubungan antara haraf sendi ataupun dengan perkataan lain. Jadi itu yang kita akan jadi nahu ni simple lah. Nahu je tujuannya ialah kita nak tahu kenapa kalau kita mahir nahu, kenapa huruf perkataan itu berakhir sedemikian, barisnya sedemikian. Jadi kalau kita tahu baris huruf terakhir perkataan itu sama ada dhamma, fathah atau kasrah, itu memberikan kita tahu apakah hubungan perkataan itu ataupun peranan perkataan itu dalam ayat. Sama dia yang melakukan sesuatu, dia yang diceritakan, dia yang diperlakukan atau dia ada hubungan khusus antara perkataan lain. Itulah. Basically that's nahu. Okay. Dan nombor 7, ada frasa utama dalam Al-Quran itu. Tak banyak bentuk frasa. Maksud 2 perkataan yang kita perlu baca bersama. Tak boleh dipisahkan. Itu ada hubungan dia. Itu bagaimana kita nak kenal, itu kita akan belajar. Kita kena baca sebagai satu frasa. Tak boleh perkataan yang terasing. Dan ini satu peranan yang cukup banyak dalam Al-Quran. Mesti mudah fi'il. Dia memberi gambaran yang lebih fleksibel, lebih luas. Gambaran itu kita akan lihat. Kalau kita tahu maknanya nanti dia memberi liputan atau makna itu lebih luas, lebih merangkumi daripada terlalu spesifik. Nanti kita akan lihat nanti. Nombor 8, 2 jenis ayat. Itu sama dalam mana-mana bahasa ada 2 jenis ayat. Ada ayat nominal ataupun ayat yang berbentuk hanya bentuk isim ataupun tak ada perbuatan. Tak ada perkataan perbuatan dalam ayat tersebut. Jadi kalau ayat perbuatan itu, kalau ayat ada perkataan, ada kalimah perbuatan dalam ayat itu dipanggil ayat fi'il. Ayat perbuatan, fi'liyah. Ayat fi'il. Kalau tidak, dia bukan ayat fi'il, itu ayat isim biasanya dipanggil. Okey, itu yang kita akan kenal. Dan kata sendi khusus. Beberapa kali saya katakan kata sendi yang peranan dia umum. Lepas tu ada kes-kes khas yang kita akan belajar pada modul ke-8. Dan yang ke-8 juga kita akan belajar kenapa terdapat beberapa perkataan tidak ikut sistem atau berubah huruf. Ada setengah perkataan itu, ni special cases. Dia menjadi masalah bila kita belajar. Wallahu alam lah, kalau saya dapati kalau setengah pelajar tu dia didedahkan dengan cara tradisional dia ajar bahasa Arab tu, dia kaitkan semua tu dalam satu hukum. Maksudnya yang khusus dengan dia yang umum itu didedahkan sekaligus. Jadi dan yang khusus tu sebenarnya terkait dengan semua aspek yang lain juga. Jadi ia akan jadikan pelajar tu keliru. Jadi ini fokus saya ialah saya belajar pada umum dulu. Lepas tu yang ada special cases tu kita belajar ke belakang. Kita faham tentang yang umum, baru kita ke special cases kita tahu ini exceptional, pengecualian. Ada pengecualian. Tidak banyak sebenarnya kita akan dapati nanti pada penghujung modul insya-Allah. Okey. Okey, right. Ada soalan setakat ni? Boleh respon tak? Saya dengar tak? Boleh bercakap? Assalamualaikum Ustaz. Hello? Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar. Saya tak dengar respon. Ada jawab tak? Dengar. Dengar. Ustaz, tapi ada background noise Ustaz. daripada salah satu. Tolong ada siapa-siapa boleh tutup lah background noise. Buat dengan speaker. Mikrofon saya dengar jelas Puan Okey, Rohani. insya-Allah tak apa, Minta kita Puan sambung. Rohani tutup mikrofon. Terima kasih. Sekejap, Mute. Bukan tutup, Okey, mute. saya cabut dia lah. Saya dengar tu kat sini. Tenang. Hello. Ustaz, ada lagi background noise lah. Ada Saya tak background mampu noise. tutup Ada yang tak tutup. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar Saya Ustaz. tanya. Dengar. Tapi ada lagi background Hello? noise tu. Ada peserta saya yang cuba tak tukar setting kejap. tutup Anak saya dah pergi kerja mikrofon. jadi saya tak
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Ustaz dengar tak? Ini Ustaz Puan Rohani Ustaz ni dia boleh request ada peserta yang tutup mute dia punya Ya. speaker sebab kita boleh dengar background budak-budak. Bunyi-budak. cakap. Oh ya. Ya. Okey. Tak tahu Sekarang kenapa dengar ni, tak? Ustaz. Ustaz Okey. kita dengar yang dia gangguan tu lah. Oh, gangguan ni. Ya. Gangguan peserta tu dia tak dapat nak mute dia. Okey. Hmm. Baik, ada soalan setakat ni? Tak ada eh? Kalau tak ada soalan. Tak ada. Okey, tak ada Ustaz. Saya teruskan. Okey. Sebab saya nak rekod setengah jam. Okay, saya stop recording.